This call is now being recorded. Okay, kepada murid-murid yang hadir ni, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak, tahniah kerana meneruskan pembelajaran. Nampaknya ada perbezaan. Baik, kalau kamu dengar semalam ada yang cakap tentang UPSR dimasukkan, kan? Okay, so cikgu nak beritahu dengan kamu ni okay, UPSR dimasukkan, memang kita happy lah. Cikgu pun happy juga sebab apa? Cikgu tak payah stres. Tak stres dan cikgu yakin murid-murid semua pun tak stres. Okay, itu memang betul. Tapi ada satu benda yang kamu kena tahu sekarang, iaitu okay, bila dah tak ada exam, jadi kita ada PBD. Betul. Okay, ada PBD, penilaian berdasar bilik darjah, penilaian dalam bilik darjah. Maksudnya cikgu-cikgu akan membuat penilaian dia berdasarkan keperluan topik-topik itulah. So sekarang ni cikgu nak beritahu dengan kamu, okay, mungkin nampak macam tak ada apa-apa. Selama ni cikgu bila cikgu bagi tugasan, contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mereka ada ujian lisan, mereka ada ujian kena buat projek. So itu selama ni tak dititik beratkan sebab kita nak fokus kepada UPSR. Sekarang bila tak ada UPSR, kita balik kepada PBD, penilaian bilik darjah tu. So PBD ni, okay, cikgu cerita yang untuk sains lah. Okay, kalau sains, setiap tajuk ada penilaian yang berbeza-beza. Contohnya, ada tajuk yang kamu kena buat projek. Ada tajuk kamu kena buat eksperimen. Okay, so cikgu nak tengok, kalau kamu, cikgu nak tengok apa? Cikgu nak tengok kamu punya markah ataupun kemampuan kamu dalam sesuatu tajuk tu, cikgu akan bagi kamu tugas. Jadi, bila kamu selesaikan tugas, kamu pun dapat markah dia antara 1 sehingga 6. TP, tahap penguasaan 1 hingga 6. Okey, bila kamu dah menguasai betul-betul, kamu dapat 5. Kalau kamu dapat mengajar kawan kamu, jadi contoh kepada kawan kamu, kamu dapat 6. Okey, kalau misalnya kamu just menguasai mata pelajaran tu, kamu cuma tahu je. Kamu tak pandai pun tapi kamu tahu je, kamu cuma dapat 3. Kalau kamu tahu, lepas tu kamu dapat cakap apa yang kamu pandai tu, kamu dapat 4. So biasanya murid cuma dapat 3. Macam mana nak suruh murid dapat 5 dan 6? Dah dapat 3 je, markah 3 je. Markah penuh dia 6. Dia bukan macam yang ujian 100 markah. Tak sama. Kalau yang ujian tu kita 100 markah, 80 dapat A, 70 dapat B, itu senang. Sekarang ni markah ada 6, markah penuh 6, satu topik. Jadi biasanya murid hanya tahu saja sebab sekarang ni cikgu mengajar kamu, ada pengawetan, ini cara dia macam ini makanan dia, contoh dia macam ini. Okey, kamu pun dapat 3 markah. Macam mana nak dapat 4 markah? Kamu boleh beritahu jawapan. Dapat 4. Dapat 5 macam mana? Kamu memang mahir. Jadi cikgu tak payah ajar pun kamu boleh mahir. Jadi nak dapat 6 macam mana? Cikgu pun bantu kamu, cikgu bagi kamu eksperimen. Dengan cikgu memberi kamu eksperimen, okay, jadi kamu pun dapat menaikkan markah kamu. Apa eksperimen, apa aktiviti dia yang boleh buat untuk tajuk ni? Nanti kita bagi tahu kamu suruh buat jam nanas. Jadi kalau kamu buat, kamu dapat TP 6. Kalau kamu tak buat, kamu cuma dapat TP 3 atau 4 sahaja. Itu tajuk ni, tajuk pengawetan. Jadi mungkin kita kata selama ni, kalau tak ada exam lagi bagus. Memang lagi bagus. Tapi nak mendapat markah dia lagi susah lah. Sebab kena buat. Faham? Kamu ingat tak dulu kamu tahun lepas cikgu suruh kamu buat model haiwan. Imaginary animal model. So
Kalau misalnya kamu tak buat tajuk tu, kamu cuma dapat TP3 sahaja. Bayanglah kalau dapat TP3 ni macam markah rendah je lah, macam C. Macam tu. Jadi kalau kamu buat, automatik dapat TP6. Contohnya macam nanti kita nak belajar tentang yang seterusnya ni. Apa dia ni? Tajuk tentang bahan buangan. Ada aktiviti dia. Kalau misalnya kamu tak dapat buat aktiviti, cikgu tak dapat bagi markah dengan bagus. So cikgu pun minta maaf lah, prestasi kamu pun sedikit sahaja. Okay, so hari ni nanti cikgu akan beritahu apa aktiviti dia untuk mikroorganisma itu. Cikgu dah siapkan satu contoh nak buat tu dan harap-harap kamu buat. Sama yang macam bau ni yang suruh buat model mikroorganisma tu, ada 2 orang sahaja yang hantar. Apa jadi pada yang lain ni? Apa yang berlaku? Apa cikgu nak tanya macam-macam pun susah juga. Sekarang ni duduk di rumah, macam-macam ada alasan dia. Jadi kita pun tak boleh nak paksa juga. Tapi cikgu harap yang tugasan seterusnya kamu kena buat dengan betul. Kamu tolonglah buat dia, sebab nanti bila tak ada markah, macam mana cikgu nak bantu kamu? Dahlah markah itu saja. Kalau dulu kalau kamu tengok UPSR, oh nak pergi ke sekolah tunjuk sijil UPSR. Nak pergi ke sekolah menengah ni, oh tunjuk sijil UPSR, dapat kamu masuk. Sekarang kamu tak ada sijil UPSR, kamu nak pergi sekolah-sekolah nak menjadi, kamu nak guna markah apa? Guna markah PBD. Jadi kalau misalnya markah rendah, siapa nak ambil kamu pergi sekolah? Jadi kita kena sedar ya. Cikgu buat ni memang nampak macam alah susahnya buat eksperimen lah apa-apa, tapi sebenarnya itu adalah untuk membantu kamu. Lagipun kalau kamu spend masa untuk buat, insya-Allah dia akan jalan. Cikgu akan WhatsApp juga tugasan ni juga ke WhatsApp group kamu nanti selepas kelas ini, dan cikgu sudah post dia di Google Classroom apa yang nak dibuat. Sekarang kita sambung selesaikan ni muka surat 71, kita habiskan ni. Supaya kita boleh masuk kepada tajuk baru habis. Okey. Muka surat 71 sedia. Okey. Kalau nampak ni, kalau cikgu tengok dekat telefon cikgu ni, okey. Okay, so diagram 1 shows a method of preservation of food. Okay, dia kaedah pengawetan makanan. Kamu tengok dekat sini ada dalam tin, ada dalam botol. Ni nanas, ni sardin ataupun sardin lah. Ni sos. So apakah cara ini? The preservation method. What type of preservation method is this? Ada beritahu, ada siapa boleh beritahu cikgu? Ada? Siapa nak beritahu jawapan A ni? Apakah kaedah ini? 6C? Masih mengantuk ke? Maka dah bangun tidur lagi? Cepatlah. 6C. Beritahu cikgu ni ada tin, ada botol. So kaedah apa ni? Someone? Canning and bottling. Very good. So canning and bottling. Nak buka mic, buka je lah, tak ada masalah pun. Cikgu pun faham kamu dah memang pandai dah gunanya Google Meet ni. Canning and bottling. Okay. Nak cakap je apa-apa, boleh. Okay, B. Okay, B. Okay, Okay, B, 3 purposes, 3 tujuan for food to be preserved with this method. Kenapa dia gunakan guna makanan, kena gunakan kaedah membotolkan atau mengetinkan makanan. Untuk apa? Yang pertama. Kenapa kita guna kaedah ini? Yang pertama. Nak buat apa? Sebab apa kita simpan dia dalam tin, dalam botol? Mestilah untuk buka mikrofon someone, jawab cikgu, jawab bahasa Melayu pun boleh. Tak nak cikgu sebut nama dulu, nanti kamu terkia-kia. Anybody please? Jawab je dalam bahasa Melayu. Kenapa kita menyimpan ataupun mengawet makanan
dalam botol, dalam tin. Kenapa? Yang pertama, please, 6C, anyone? Siti Hadirah, jawab cikgu. Cikgu tunggu jawapan je lah. Siti Hadirah jawab. Kenapa kita? Cepatlah jawab dalam bahasa Melayu je cikgu suruh. To kill microorganism. Okay. Cikgu boleh terima lah. Tapi lepas dia kill microorganism. Okay. Lepas tu apa yang jadi pada makanan itu? Sikit lagi Siti Hadirah. Bila dah bunuh microorganism tu. Okay. Apa yang akan terjadi kepada makanan itu? Dia jadi apa? Yang lain ready ya. Cikgu akan sebut nama. Cepatlah. Siapa yang nak tolong jawab terus. Prevent microorganism grow. Sikit lagi. Cepat. Bila kamu simpan makanan dalam tin, makanan tu jadi apa? Simpan makan, kamu mengawet dia, tahan lama. Itulah. Jadi tahan lama cakap apa? Last longer. So to make food last longer. Tahan lama, last longer. To make food last longer. Tahan lama. Okey, lagi. Kenapa kita simpan dia di dalam tin, di dalam botol, di dalam macam ini? Apa jadi pada rasa dia? Rasa dia macam mana? Zat-zat makanan dah ada dalam makanan tu apa jadi? No Amani, jawab cikgu. Nur Amani, jawab cikgu. Cepat. Dah lah yang hadir ni cuma 10 orang. Cepat, beritahu cikgu. Bila kamu simpan makanan dalam tin, contohnya kamu simpan nanas ni. Apa jadi pada rasa makanan itu? Adakah dia rosak? Adakah dia sedap? Adakah dia jadi masam? Adakah dia tak seronok lagi dimakan? Nanas tu. Contohnya kamu simpan ikan sardin ni, kamu mengawetkan dia ke dalam tin. Apa jadi pada ikan tu? Dia rasa dia macam mana? No Amani, sama. Jadi maintain. To maintain, MANTAIN. To maintain apa? Food taste and nutrient. Jadi rasa dia sama, zat dia masih sama. Itu yang penting. Walaupun dia sudah duduk dalam botol, tapi rasa dia dan nutrient dia ataupun zat dia masih sama. Masih sama seperti makan nanas yang segar, masih sama seperti makan ikan yang segar. Okey. Dan bila dia duduk dalam tin, nombor 3. Bila dia duduk dalam tin, bila dia sudah duduk dalam botol, makanan-makanan ni, orang akan lebih mudah buat apa pada dia? Orang buat apa daripada dia? Apa yang mudah untuk dibuat pada dia? Pada tin-tin ni. Amas. Amas Faris Arshavin. Apa yang jadi pada tin-tin tu? Ada apa yang mudah untuk dibuat pada tin dan botol itu?
Makanan dalam tu kita dah simpan dia, jadi dia tahan lama. Lepas tu dia pun mudah untuk yang pertama dia tahan lama, lepas tu yang kedua dia rasa dia sama, rasa dia masih sedap, zat dia pun masih ada banyak. Sekarang kita dah simpan dia di dalam tin dan botol, apa yang bagusnya? Apa yang mudah dibuat pada tin dan botol itu? Mas Faris Arshavin bin Ahmad, sila jawab. Tak apa, kita ada banyak masa ni. Muka surat nak buat sikit je. Mana orangnya? Mas Faris bin Arshavin yang bagus bercakap di dalam kelas ni. Nah. Siapa nak tolong jawab? Buka mic pun tak apa. Apalah yang malu-malu. Tahun 6 lah dah malu. Tahun 1 ni tak berhenti. Cikgu asyik berhenti tutup mic. Kejap tutup mic. Kejap tutup mic. Kejap. Tahun 6 ni buka mic kejap. Buka mic kejap. Tak buka-buka pula. Siapa nak tolong jawab? Nurul Syuhaiza. Siapakah Nurul Syuhaiza? Tolong jawab apa yang boleh buat pada tin-tin dan botol tersebut. Dani. Jawab Dani. Jawab bahasa Melayu je. Cikgu suruh cakap bahasa Melayu je dulu. Nanti cikgu turun translate jawapan kamu tu. Macam tadi. No Alisha. Mana No Alisha binti Hajar Muhyiddin? Mana orangnya? Nanti mak bapak kamu dengar cikgu mengajar macam ni. Apa cikgu ni panggil-panggil ni. Pagi-pagi ni. Bising betul ya. Nak tidur pun tak boleh ni. Cepat. Apa yang akan boleh kita buat pada tin dan botol yang ada nanas, ada buah-buahan. So kita tengok dekat supermarket ni, apa yang dia orang buat pada tin-tin tu. Cuba tengok, cuba cerita dengan cikgu. Bila dia sudah duduk dalam tin, dia sudah duduk dalam botol. Siti Hadirah lah jawab. Dah Siti Hadirah dah. No Arisha tak nak bunyi pun. Batrisha Auni. Mana Batrisha Auni? Aduh, murid-muridku sekalian. Mana ni dia ni? Dia nak buat apa? Nak sim apa? Apa yang mudah dibuat pada dia? Sim apa? Simpan. Jadi simpan bahasa Inggeris apa? Simpan bahasa Inggeris apa dia? Keep. Save. Bukan save. Store. Easy to store. Simpan dia. Jatuh buat jawapan. Bagi jawapan. Ni mana boleh ni bagi jawapan semua. Okay. Ada orang baru masuk ke? Tak kan? Okay, turunlah ke bawah. Okay, kamu pun tengok dekat situ. Kamu dapat TP berapa dekat sini? Nampak tak ni? Dia tulis apa? TP berapa dapat? Kelas? Damsi, dapat TP berapa ni kalau dapat jawab? TP 3 dulu. TP 3 dulu. So dah dapat TP 3. Kita sudah bantu kamu dapat TP 3. Sekarang TP 4 dekat bawah ni. Ni dekat bawah ni TP 4. Okay, TP 4. Maka penuh 6. Okay, so susu, lembu-lembu susu masukkan ke dalam kotak. Kaedah apa ni? 6C. Anyone? Pasteurization. Very good. Pasteurization. Kena buat macam mana lagi ya? Okay. How the preservation method carried out. Explain. Panjang sikit cara dia. Okay lah, yang ni cikgu bantu kamu. Okay, so dulu sebelum ni cikgu dah ceritakan macam mana, tapi cikgu ulang balik. So pasteurization ni, mula-mula susu tu dipanaskan, kemudian dia disejukkan, dipanggil instant cooling. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam kotak. So milk
is heated, comma, bangun pagi, suruh tidur, suruh ngajar. Milk is heated and then followed by instant cooling. Okay, tak cukup pula jawapannya. To prevent cikgu tu nak sambung kat mana ni? Saya sambung kat tepi ni. To prevent microorganisms growth. Sini lah cikgu sambung lah. Tak muat. Microorganisms growth. Milk is heated, then followed by instant cooling to prevent microorganisms growth. Boleh? Cikgu dah type jawapan. Okay, yang ketiga soalan C. Okay, dia kata ramalkan, predict the situation occur if cow's milk not preserved with the method in diagram 2. Apa yang akan berlaku? Dia akan rosak. Jadi rosak dia jadi macam mana? Ciri-ciri susu yang rosak dia ada apa? Apakah ciri-ciri susu yang rosak? Yang pertama dia mesti. Apakah ciri susu yang rosak anak-anak 6C? Bad smell. Okay, good. Lagi yang paling penting. Very good. Tu dah betul dah. Apakah ciri susu yang rosak yang paling penting? Masam. Berasa masam. Okay, 2, 3. Yang penting yang memang susu je yang ada tu. Bila dia basi, dia ada benda tu. Dia bukan bubbly, frothy. Okay, very good. Bubbly pula jawapan dia. Adalah tu nak Alisha tu nak minum IT bubble. So milk becomes frothy. Frothy. Sour. And smelly. Cukup. Boleh ha? Tinggi sikit, okay. Jadi dapat TPM 4. Dapat TPM 4. Okay, sempat lah. Okay, sempat. Lepas ni cikgu nak beritahu apa yang kamu kena buat. Wajib buat. Cikgu terkejut ni tengok 6A sampai 8 orang yang buat microorganism model. 6B ada 4 orang ke macam tu. 6D ada 5. Tiba-tiba 6C 2 orang je tak boleh jadi, betul ni. Jaga dia. Okay, so kita pergi soalan nombor okay, TP5 dia kata. Ni TP5. Jadi dapat 5 markah untuk TP. Jadi kamu ni. Dia kata, is that the cow's milk suitable to be preserved with pickling method? Adakah sesuai dijeruk? Yes or no? Adakah sesuai dijeruk? Of course no.
Kenapa? Nanti kalau kita jeruk, kita buat macam mana kaedah jeruk tu? Ni kita, sebab tu soalan dia semakin susah. Sebab apa? Sebab dia semakin susah untuk dicapai markah dia. Kenapa kamu cakap susah? Akan tak cakap susu tak boleh dijeruk. Kita sebenarnya cakap memanglah tak boleh logik. Tapi apa jawapan dia? Tu susah nak difikir. Sebab tu dia susah untuk dicapai. Sebabnya cecair, okey betul, bagus. Nanti kalau cecair campur dengan cecair, apa jadi pada rasa dia? Ha, nak jeruk ni kita guna cecair apa? Very good lah tu, betul. Rasa tawar ke? Weh, jeruk guna cecair apa? Nak rendam dia tu, rendam jeruk dengan apa? Shu, sugar, cuka ada dua. Okey, ada cuka, ada sugar and salt, ada tiga. Okey. Ada kita rendam dengan air garam, ada kita rendam dengan air gula dan juga cuka. So, rasa akan mengubah rasa susu itu. So, the milk stays. Boleh nampak The milk stays. Alah, kesiannya anak-anak belajar macam ni. Will become sour or salty or sweet. Tiga gendam-gendam tu. The milk taste will become sour or salty or sweet. Jadi rasa dia manis pula, susu manis. Mana boleh macam ni susu manis. Memanglah dekat kedai memang jual susu yang manis. Susu pisang lah, susu strawberry lah, susu coklat lah kan. Tu dia perisa-perisa yang berbeza. Perisa tambahan tu lain, tu bukan gula semata-mata. Okey, faham? Jadi kamu nampak tak? Sebenarnya kamu ada idea. Namsi, tapi kita nak buat dia punya jawapan tu dengan tersusun, bukan senang. So soalan yang ini akan membantu kamu untuk mendapat TP6. Dia kata communicate creatively. Okay, so dia kata kita kena bacalah sikit. Durian ialah seasonal fruit, makanan yang bermusim. Kalau musim durian, barulah kita boleh makan dia. Kalau tak ada musim, tak ada durian. So difficult to earn in overseas. Dahlah susah juga nak dimakan di luar negara. Based on your knowledge, make one food product based on the durian using one preservation method that can be commercialized to the international level. So maksudnya dia nak tanya kamu durian ni, dan kalau kita duduk di luar negara, macam mana kita nak mengawet dia, kaedah apa yang paling sesuai yang boleh membantu dia jadi boleh makan di luar negara. Apa dia kaedah paling sesuai? Sesuai tak kamu jeruk dia? Ada tak durian jeruk? Tak ada. So apa kaedah yang paling sesuai? Cuba beritahu cikgu. Apa sesuai nak untuk buat durian? Kaedah yang paling sesuai untuk kita buat durian ni, rasa dia sama, macam tu. Apa kaedah dia? Dia sama dengan sayur, kaedah ni. Cepatlah. Sesuai tak buat dia masuk dalam tin? Masuk dalam tin, sesuai tak? Nanti jadi tempoyak masuk dalam botol dan masuk dalam bekas tu. Jadi tempoyak tak sama tempoyak dengan rasa durian. Tempoyak kita rasa dia lembek, tu tak sesuai. Kita nak sama macam durian tu juga. Apa kaedah yang sesuai? Okey, jeruk tak boleh, tin tak boleh, botol tak boleh. Okey. Kita keringkan dia. Keringkan durian. Keringkan durian di bawah matahari. Sesuai ke?
Amas Faris, seronok ke tidak kalau kamu makan durian kering ni agak-agaknya Amas? Tadi lagi cikgu sebut nama tak bunyi-bunyi ni. Biasa dalam kelas terus bunyi. Cepatlah. Last dah ni. Kilas. Apakah sesuai kalau kita buat durian kering? Dry durian. Ada, kamu pernah tengok tak jambu batu kering? Pernah tak? Pernah tak kamu tengok nanas kering? Tak. Tak pernah? Ya, ada lah dekat kedai. Pergi dekat 7E tu ada. Nur Alisha, ada tau. Tapi durian tak sesuai sebab durian ni kita panggil dia moisture. Dia makanan yang lembap. Jadi kalau kamu keringkan dia, nanti dia rosak lah rasa dia. Kalau jambu batu, nanas, dia memang kering. Jadi bila kamu keringkan dia, masukkan dia macam kacang-kacang tu, sesuai. So apakah kaedah yang sesuai ni? Cepatlah. Tunggu jawapan ni. Beku. Okey. Okey Hafizul, betul. Bila kamu bekukan dia, maksud nak naik kapal terbang macam mana? Bekukan juga Masukkan dalam peti sejuk, lepas tu peti sejuk, angkut dia pergi peti sejuk tu pergi luar negara. Macam tu ke? Sikit lagi. Apakah cara nak memastikan durian ni kamu boleh makan dia di luar negara? Kaedah apa? Okey, kita reject jeruk memang tak boleh. Masukkan dalam tin dengan botol memang tak boleh. Okey, bekukan tu tadi Hafizul kata tu, tapi cikgu nak bagi tahu kamu ada satu lagi, sikit lagi. Tak sesuai kita nak bekukan dia sebab apa? Kalau kamu dah masuk peti sejuk, baru ada jawapan Siti Hadirah ni vacuum packing. Vacuum packing. Pandai. Vacuum. Ingat U ada 2. Vacuum packing. Oh, tengah type. Okay. Vacuum packing. Kita vacuumkan durian itu. Buka dia. Isi dia tu. Kita buka. Masukkan isi ke dalam plastik. Kemudian kita pun vacuumkan dia. So apakah ciri-ciri dia? Udara dia tidak ada absence of air. Absence of air. Prevents growth of microorganism. Okey, jadi apakah soalan yang terakhir? Dia kata ilustrasi produk, illustration of product. Macam mana rupanya produknya durian itu apabila dia sudah di vacuum. Lalu lukislah dia di dalam plastik. So kita pun buat dia punya packaging macam plastik tu. Okey. Ni dia punya penutup dia. Kamu pun jawapan mana? Sini, boleh. Boleh Hafizul? Kita lukis dia. Okey. Macam tu bekas plastik tu. No absent mana ni? Ni ke? Ni ke? Absence ni tak nampak. Absence. Okay, cikgu type. Cikgu type sekejap. Absence. Okay, prevents growth of microorganisms. Cikgu dah type tu. Okay, so ni kamu pun lukis durian. Isi durian macam mana rupa dia? So kamu buatlah dia macam bujur-bujur sikit. Ni isi durian nama dia. Okay, sampai dia penuh lah. Satu biji tu.
Okay, lepas tu kita kena labelkan dia sikit je. 2 je label kita nak label. Plastik ini kita sebut dia sebagai airtight. Airtight packaging. Kedap udara. Faham? Airtight packaging. Dan dalam ni kamu pun label dia durian flesh. Durian flesh. Isi durian sahaja. Dapat dalam murid-murid 6C yang hadir tu TP6 markah penuh. Baik, sebelum kamu berakhir hari ini, dah siap salin? Dah siap salin jawapan? Okey ya, cikgu nak bagi tahu kamu untuk pukul 1 dan juga cikgu bagi masa sebenarnya dalam hujung minggu ni lah kalau boleh siap supaya minggu depan ada lagi PDPR kita belajar tajuk lain sudah. Esok sebenarnya dah masuk tajuk lain. Kita nak habiskan tajuk yang selepas ni pun boring juga ni, tajuk yang memboringkan iaitu tentang sampah-sampah. Okey, so itu tak apa. Kita biarkan dia. Okey, cikgu nak pergi. Tutuplah kamera itu. Okey. Dan seronok juga belajar dekat rumah ni sebab tak payah mandi, tak payah gosok gigi. Lepas tu boleh belajar. Okey. So, cikgu nak beritahu kamu punya assignment untuk pukul 1 ini. Dan kamu boleh buat dia juga hujung minggu ini. Dan cikgu sangat-sangat berharap kamu buat. Tak maulah macam baru ni 2 orang je yang hantar jaga ni. Okay, so cikgu sudah postkan ke Google Classroom anda semua. Kamu nampak Google Classroom kan? Nampak ke? Nampak Okay, Google Classroom. Nampak? Okay ya? Kenapa ni? Ada tu? Okay, ada. Okay, so di Google Classroom, cuba tengok di bahagian Sains. Okay, cikgu nak minta kamu buat ni. Nah, okay. Mesti ada yang cakap, cikgu tak nak lah buat ni, cikgu tak nak lah. Dah lah tak nak buat dah itu. Yang buat model tak nak buat video tak nak buat. Okay, so you must create a short video about microorganism. Okay, sebab apa cikgu pilih tajuk ni? Sebab tajuk ni yang kita tak belajar hari tu. Belajar tapi kamu belajar beramai-ramai, lepas tu dah lah tak belajar dengan betul. So cikgu nak betul-betul tajuk ini dikuasai supaya cikgu boleh bantu bagi markah yang bagus tinggi-tinggi semua untuk kelas ini. Okay, so memanglah cikgu guna video ni, cikgu guna TikTok. Tapi kalau kamu tak nak guna TikTok pun tak apa. Okay, so kamu pilih. Microorganism dia ada 5 jenis. Kamu cuma pilih 1. Kalau kamu nak buat 2 pun boleh, cikgu lagi suka. Jadi cikgu akan carilah nanti hadiah-hadiah siapa yang buat tu. Tapi cikgu kalau cikgu nak semualah buat, kita bagi duit raya lah. Boleh ke? Siapa yang tak nak duit raya? Siapa tak nak duit raya kelas 6C? Tak nak? Cikgu bagi. Okay, cikgu nak stop cikgu nak stop recording dulu sebenarnya. Okay, stop recording sekejap.